Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali di Cik Cuk Channel. Saya doakan semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan sihat walafiat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan berkongsi satu masakan legend orang-orang Melayu ataupun Malay cuisine yang selalu dihidangkan semasa buat kenduri, dan selalunya masakan ini akan dibuat secara bergotong royong untuk menyediakannya, dan ia amat mudah. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara untuk membuatnya ya. Bahan-bahan untuk membuat gulai lemak labu kuning atau dalam bahasa Inggerisnya yellow pumpkin white curry adalah setengah biji ataupun 400 gram labu kuning, satu kotak ataupun 200 ml santan segera, atau kita boleh ambil santan daripada satu biji kelapa, suun secekap yang telah dibasuh dan direndam selama 5 minit, ikan bilis segenggam basuh dan ditapislah ya, 4 biji cili padi yang berwarna merah, 1 biji bawang merah, 1 helai daun kunyit dan 1/2 sudu teh garam. Mula-mula labu ini kita akan potong mengikut berapa besar yang kita sukai ya. Saya dah potong besar-besar begini dan telah dibuang kulitnya. Ini terlampau besar kan, kita potong dia jadi kecil sedikit. Lepas tu kawan-kawan tengok ada biji-biji ni, kita buangkan dulu biji dia. Macam ni. Bahagian yang tengah ni, rasa dia lembut dan macam berair sikit, tapi dia manis. Jadi kita ambil bahagian ini. Buat macam tu ya. Okey, kita buat. Jadi macam ni. Jadi ya, kawan-kawan buatlah, bukan untuk semua labu, cuma sebahagian. Mungkin labu kita tadi 400 gram, kita cuma ambil separuh daripada labu, kita buat begini. Inilah isi labu yang telah saya buat dan yang telah saya potong-potong. Tujuan kita masukkan bahagian yang tengah ni, yang ini ni, tapi biji kita buang, adalah untuk memekatkan gulai lemak kita dan menambahkan lagi rasa kemanisan labu itu dalam gulai kita ya. Masukkan kita punya pumpkin ya. Masukkan keseluruhan. Lepas tu ini adalah suun yang telah saya basuh tadi. Jadi kita cuma tak payah basuh lagi, masukkan je. Okey. Ini adalah segenggam ikan bilis yang telah kita basuh. Cili padi ni saya potong 3, jadi macam ni. Lepas tu bawang dah potong halus. Masukkan bawang. Tetapi untuk cili padi kunyit ni kita masuk kemudian ya. Daun kunyit ni kita cuma buat macam orang dulu-dulu, dia tarik macam ni je. Okey. Buat macam ni saja. Ini kita akan masuk kemudian ya. Dan sebab saya tidak menggunakan santan daripada kelapa yang fresh tu, jadi kita kena guna air. Kalau pakai santan yang fresh tu, kita pakai santan yang cair ya dulu. Santan yang pekat kita simpan kemudian ya. Jadi ini kita akan masuk air. Saya sediakan air ni tadi dalam 500, masukkan air sebanyak 400 ml ya. Kita akan masak. Kawan-kawan, kita kena tambah lagi 100 ml air sebab bila suun ni dah kembang, dia dah jadi bertambah pekat kuah ni ya. Okey. Kita dah tambah, jadi air yang kita gunakan dalam resipi kita adalah sebanyak 500 ml. Sekarang kita akan masukkan kita punya cili padi dan daun kunyit, garam 1/2 sudu teh dan santan. Sebab
tadi kita guna air biasa saja. Jadi kalau kawan-kawan guna santan cair, bolehlah terus kita masak begitu. Tak perlu bubur santan dulu. Bila dah masak betul-betul baru bubur santan pekat. Jadi saya apabila labu kuning ni dah empuk, saya bubur separuh daripada maknanya 100 ml lah santan ya. Kita agak-agak lah dulu ya. Lama ya kita masak gulai ni sebab kita punya labu dah empuk, suun kita dah direndam, jadi dia pun cepatlah masak ya. Tengok ni. Sebelum kita bubur santan yang pekat, kita rasa dulu ya. Rasanya dah perfect lah. Jadi tak perlu tambah apa-apa lagi ya. Kita masukkan santan pekat keseluruhannya. Dan kita gaul-gaul lah. Kelihatan sekarang kita punya gulai dah masak. Kita tutup api ya. Sebab dia dah orang kata mengelegak sekali lagi ya. So tutup api. Sekarang kita sedia untuk menghidang kita punya gulai lemak labu kuning. Sebelum itu saya harap kawan-kawan sudi mencuba masakan ini ya. Kerana dia amat mudah. Amat mudah ya. Dan kita kata selalunya makanan ataupun gulai ini dihidangkan juga semasa ada kenduri-kenduri kendara tau. Sebab dia dimasak secara bergotong royong dan sedap dimakan bersama-sama dengan ini sedap dimakan bersama-sama dengan sambal belacan dan ikan goreng dengan nasi yang masih panas-panas. Inilah hasil gulai lemak labu kuning yang telah kita buat, dan sekarang kita nak tengok macam mana dia punya rasanya ya. Tengok labu dia macam mana. Labu dia gebu dan lembut ya. Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa labu yang lembut, manis, dan labu ni halus lah dia punya tekstur. Dan kita nak tengok pula suun dia macam mana ya. Suun dia lembut, ikan bilisnya lembut, dan dia ada rasa pedas sikit sebab kita gunakan cili padi. Jika kawan-kawan tidak mahu rasa pedas yang kuat, hanya gunakan cili masak saja ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi melayari Cik Chop channel dan menonton video ini sehingga akhirnya. Jumpa lagi di video yang akan datang ya. Jangan lupa cuba tau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.